أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama lagi pada pagi ini dalam ruangan tajwid dan juga tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah kita masih lagi menyambung kisah berkaitan dengan perang Tabuk. Berada di hujung-hujung cerita lah berkaitan dengan perang Tabuk, dan intisari yang kita boleh ambil daripada pengajian kitab tafsir kita pada pagi ini iaitulah yang pertama sekali tentang janji Allah kepada umat Islam. Apa jua keadaan sekalipun, tetap orang Islam akan untung. Sama ada orang Islam tu menang dalam peperangan, dalam jihad, ataupun mereka kalah daripada jihad, mereka tetap menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu kelebihan orang Islam ya. Tapi kalau orang kafir, kalau dia mati kataklah dalam peperangan ya. Kalau dia menang, barulah dia dapat keuntungan daripada peperangan tersebut melalui harta rampasan perang dan sebagainya. Tetapi bagi umat Islam berbeza. Umat Islam ni bila dia menyertai jihad dah merupakan satu kemenangan. Menang pun dia untung. Kalau kalah mati syahid dalam peperangan pun untung juga. Bahkan lebih tinggi ganjarannya di sisi Allah di akhirat nanti. Itu yang pertamalah. Kemudian yang kedua, sikap golongan munafik terhadap Islam. Nanti disambung lagi ya, cerita berkaitan dengan perang Tabuk ni. Maka tengok macam mana perangai golongan munafik. Bahkan ada satu kisah yang sangat kita rasa menarik yang jarang kita dengar, iaitu bagaimana ada di kalangan yang pergi perang ni, dia boleh mempertikaikan keadilan Nabi. Dia boleh nasihat pula kepada Nabi. Biasa kita dengar Nabi nasihat kepada orang. Biasa kita dengar Nabi bagi nasihat kepada sahabat. Tetapi kali ini, orang yang ikut perang tu, dia pula bagi nasihat kepada Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, buat elok-elok sikit. Ya Rasulullah, buat adil-adil sikit. Bagi harta rampasan perang ni, molek-molek sikit. Boleh pula dia pesan kepada Nabi, la ilaha illallah. Tuan-tuan ya. Itu siapa dia? Nanti kita akan tengok dalam kisah ni. Dan yang terakhir iaitu 8 asnaf zakat. 8 asnaf zakat. Siapakah yang berhak menerima zakat daripada Baitul Mal. Tuan-tuan ya. Jadi ahlan wa sahlan kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Haja Sanaria, Haja Nur Aini, Haja Rokiah, Haja Jamila, Haja Aziza, Haja Saadia, Haja Nur Latifah, jadi Haja Zabeda, semualah yang bersama dengan kita pada pagi ini, yang saya sempat baca pada ruangan komen ni. Jadi mudah-mudahan ya kita masih lagi diberikan kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah dalam majlis-majlis ilmu. InsyaAllah ya, saya bincang dengan Al-Fadhil Ustaz Razak. Dia kata next step, kalau tuan-tuan masih lagi berminat dengan pengajian kitab ni nanti, Ihsan Pahang dia akan buat satu program dipanggil sebagai Diploma Tafaqquh Fiddin. Maknanya lepas je kita selesai tahap 1, tahap 2, tahap 3 ni, tuan-tuan yang masih lagi berminat untuk belajar, maka bolehlah daftar untuk Diploma Tafaqquh Fiddin yang pusatnya ditempatkan di Mahat Tahfiz Turas Negeri Pahang. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Bangga saya tempat kita ni jadi apa? Tempat kita jadi pusat untuk tuan-tuan mengaji, menadah kitab dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ya ambillah peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ni, supaya nanti kita mati dalam keadaan sentiasa berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok kepada bahagian pertama dulu pada pagi ni, iaitu analisa hukum tajwid. Itu analisa hukum tajwid. Macam biasalah, kita ulang kaji sikit hukum nun mati. Bagi saya lah tuan-tuan, bila kita dah lama mengajar Quran ni, kita tak perlu kuasai banyak sangatlah untuk nak belajar Quran ni.
untuk bab tajwid lah khususnya, sebab dalam bab tajwid ni ada dua muka surat ni je. Yang pertama hukum nun mati dan tanwin, kemudian hukum mim mati, dan yang ketiga hukum mat wal qasar. Kalaulah tuan-tuan dapat kuasai tiga hukum ni, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mat wal qasar, jadi dengan menguasai tiga hukum ni, bacaan kita pun dah bagus dah, bacaan kita pun dah baik dah. Cuma kalau kita nak lebih halus lagi bacaan tadi tu, dari segi sifatnya, dari segi makhrajnya, kemudian dari segi hukum yang kecil-kecilnya, jadi tuan-tuan kena ulang kajilah tajuk-tajuk idghamnya, tajuk-tajuk lam ta'rifnya, tajuk hamzah wasal dan sebagainya. Tapi bagi yang nak basic ni, kuasai tiga hukum ni saja, iaitu hukum nun mati, hukum mim mati dan juga hukum mat wal qasar. Jadi dengan menguasai tiga hukum ni, dari segi panjang pendeknya bagus, dari segi dengungnya bagus, sebab itulah hukum yang paling banyak kita akan jumpa dalam bacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada yang pertama, nun mati, izhar, formulanya ar-hin kha'ahu. Tu macam mana nak eja dia? Hamzah dengan ghin, ar-hin kha'ahu, 6 huruf tu. Kemudian idgham ma'al gunnah, menuai, mim nun waw ya. Idgham bila gunnah, lari, lam ra. Iqlab ba, manakala ikhfa, satu jaza, saddaka fasiq dhatazin syadin. Kemudian yang kedua hukum mim mati, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi, mim mati bertemu mim, idgham mislain, manakala mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi. Tuan-tuan Kemudian kita pergi kepada ayat yang kita nak baca pada pagi ni. Tuan-tuan cuba sebutkan apakah nama hukum tajwid bagi nun mati bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa. Silakan tuan-tuan. Nun mati bertemu fa. Pertama sekali kena tahulah dia ni hukum nun mati ataupun mim mati. Jadi sudah pastinya dia ialah hukum nun mati. Sebab apa? Sebab nun kat situ yang mati. Jadi apakah nama hukumnya? Adakah izhar? Adakah idgham ma'al gunnah? Adakah idgham bila gunnah? Adakah iqlab ataupun ikhfa? Jadi kalau kita tengok jawapan yang diberikan, Kak Yums kata ikhfa hakiki. Hajar Zabidah kata ikhfa hakiki. Hajar Sanariah kata ikhfa hakiki. Hajar Azizah kata ikhfa hakiki, dan Hajar Rokiah pun kata ikhfa hakiki. Betul jawapan dia. Tahniah. Saya ucapkan kepada mereka yang menjawab soalan tersebut. Ada yang jawab dalam tulisan, ada yang jawab tanpa menulis, ada yang jawab dalam hati pun. Kalau jawapannya ikhfa hakiki, tahniah saya ucapkan. Jawapan tuan-tuan betul. Nun mati bertemu fa. Dia punya formula dia, satu jaza, saddaka fasiqa. Fasiqa. Fa. Qaf. Dekat situ satu jaza, saddaka fasiqa. Jadi ada huruf fa dekat situ, maknanya nun mati bertemu fa ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki cara bacaannya, nun mati dibaca secara ikhfa, dibaca secara samar-samar, dibaca secara tidak jelas. Wa tazhaqa anfusuhum. Macam mana nak bezakan ikhfa dengan lawan dia? Lawan dia apa? Lawannya izhar. Ikhfa sembunyi, izhar jelas. Tu lawan dia. Jadi macam mana nak bezakan antara ikhfa dengan izhar? Izhar tuan-tuan, izhar cuba kita sebut an. Kita sebut an. Kat mana lidah kita berada ketika kita menyebut an? Kat mana lidah kita ketika kita menyebut an? Iaitu lidah kita akan berada di langit-langit. Betul tak? Cuba buat. Watazhaqa an. Ada di langit, ada di langit-langit. Tetapi bagi ikhfa, dia tak boleh letak lidah pada langit-langit. Kita kena sembunyikan dia. Kita kena baca secara samar-samar. Jadi bunyi sama-sama macam mana? Tak boleh letak dekat langit-langit. Habis nak letak dekat mana? Iaitu dia berada terawang-awangan. Dia bunyi dia macam ni. Watazhaqa anfusuhum. Kena kat langit-langit pun tidak, kena dekat bawah pun tidak.
Jadi dia berada di awangan. Jadi tuan-tuan, itu cara dia. Wa tazhaqa anfusuhum. Kemudian yang keduanya iaitu minkum, nun mati bertemu dengan kaf. Sama juga namanya ikhfa hakiki. Cuma cara bunyi dia beza sikit tuan-tuan. Kalau anfusahum alif nun an. Tapi kalau minkum ni dia ikhfa juga, tetapi ikhfa ni dia kena bunyi seolah-olah kalau ejaan Rumi dia ada huruf G. Dia bukan min, tetapi dia minkum, minkum, minkum. Contoh saya bunyikan wa ma hum minkum, wa ma hum minkum, minkum, minkum. Itu namanya ikhfa hakiki juga tuan-tuan. Okay, sekarang kita pergi kepada yang berikutnya, qaumun yafraqun. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Tuan-tuan cuba jawab. Apakah nama hukum bagi tanwin yang bertemu dengan huruf ya? Apakah nama hukum tajwid bagi tanwin yang bertemu dengan huruf ya? Macam mana kita nak tahu dia nun mati ke mim mati? Caranya kita tengoklah. Yang pertama tu kan, qaumun, tanwin kat situ kan, jumpa dengan ya. Jadi mestilah namanya hukum nun mati ya. Nun mati dan tanwin dia satu geng ya. Kenapa nun mati dan tanwin ni dia satu geng? Sebab nun mati asal dia. Manakala tanwin tu asalnya ialah nun yang mati. Tetapi ditulis dalam bentuk tanwin. Itu asal bagi tanwin. Jadi nun mati dan tanwin dua benda yang sama. Jadi qaumun yafraqun, tanwin bertemu dengan ya. Kalau kita tengok pada ruangan jawapan, dia kata Hajah Sanariah kata idgham ma'al ghunnah, Hajah Rokiah kata idgham ma'al ghunnah, Hajah Zabidah kata idgham ma'al ghunnah. Formulanya ialah menuai. Azizah Omar kata, Hajah Azizah kata idgham ma'al ghunnah. Tanya semua jawapan betul. Idgham ma'al ghunnah formulanya menuai. Mim nun waw ya. Qaumun yafraqun, qaumun yafraqun, qaumun yafraqun. Itu cara bacaan bagi idgham ma'al ghunnah. Kita terus lagi. Au muddakhala lawallaw, tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam tuan-tuan. Cuba tulis pada ruangan komen. Apakah nama hukum tajwid bagi tanwin yang jumpa dengan lam? Tanwin berjumpa dengan lam. Dia hukum nun mati ke mim mati? Jawapan dia sudah tentu dia hukum nun mati. Hukum nun mati. Jadi kita pun tengoklah pada hukum nun mati. Dia ada berapa hukum nun mati? Dia ada 5. Izhar, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab dan juga ikhfa. Jadi lam ni duduk dekat mana? Kita pun tengoklah daripada formula izhar. Izhar formulanya al-hin kha'ahu, tak ada lam. Kita bila dah tak ada lam dekat situ, kita pergilah dekat sebelah dia pula. Idgham ma'al ghunnah, formulanya menuai, tak ada juga huruf lam. Kita pergi kepada yang berikutnya, idgham bila ghunnah, formulanya lari. Jadi lari ada huruf lam dekat situ. Maka tahulah kita bahawa tanwin bertemu lam, nama hukumnya ialah idgham bila ghunnah. Tanya Hajah Zabidah, idgham bila ghunnah, dia jawab. Hajah Sanariah pun jawab idgham bila ghunnah. Hajah Rokiah pun jawab idgham bila ghunnah. Begitu juga dengan Hajah Zabidah. Tanya okey, kita tengok cara bacaan dia. Au muddakhalal lawallaw ilaih, au muddakhalal lawallaw ilaih. Bunyi tanwin tu dimasukkan ke dalam lam, maka bunyi tanwin tu dah hilang. Terus bunyi huruf lam. Muddakhalal lawallaw, muddakhalal lawallaw, muddakhalal lawallaw. Tu cara bacaan idgham bila ghunnah. Kalau idgham ma'al ghunnah, qaumun yafraqun, qaumun yafraqun. Begitu Kemudian kita pergi kepada yang berikutnya. Habis hukum nun mati, kita pergi hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati bertemu dengan ba. Tuan-tuan silakan. Apakah nama hukum bagi mim mati berjumpa dengan huruf ba? Mim mati berjumpa dengan huruf ba. Apakah nama hukumnya? Jadi hukum mim mati ni ingat dia ada 3 je.
tak macam nun mati. Nun mati dia ada 5. Jadi mim mati dia ada 3 je. Yang pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mislain. Yang ketiga izhar syafawi. Dalam banyak-banyak hukum tuan-tuan ya, hukum mim mati paling senang sebab kita hanya perlu mengingat 2 huruf saja. Huruf mim bertemu mim, namanya idgham mislain. Mim mati bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Dan kalaulah mim mati itu bertemu dengan selain daripada 2 huruf ni, selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi. Cuba kita tengok pada ruangan komen. Hajar Zabidah kata ikhfa syafawi. Hajar Sanaria pun jawab yang sama. Hajar Azizah pun sama. Apa tu? Hajar Rokiah kata ikhfa syafawi. Hajar Sanaria kata ikhfa syafawi. Okey, jadi betul. Jawapannya ialah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Bagaimana cara bacaan ikhfa syafawi? Dia sama macam bunyi iqlab ya. Sama macam bunyi iqlab. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Liyu'adzibahum biha. Tu ya. Itu cara bacaan dia. Okey, terus kita pergi kepada yang berikutnya iaitu wa minhum man. Mim mati bertemu mim. Namanya apa tuan-tuan? Mim mati bertemu dengan mim. Tadi mim mati bertemu ba. Kali ini mim mati bertemu dengan mim. Apakah nama hukum bagi mim mati bertemu dengan mim? Mudah sangat ya. Hukum mim mati lah hukum yang paling mudah. Iaitu mim mati bertemu ba, satu hukum. Mim mati bertemu mim, satu hukum. Dan mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, satu hukum lagi. Jadi ada 3 sahaja. Dan huruf yang kita kena ingat 2 sahaja, mim dan ba. Tuan-tuan ya. Jadi Hajar Azizah kata idgham mislain, Hajar Sanaria kata idgham mislain, Hajar Rokiah kata idgham mislain, Hajar Zabidah kata idgham mislain, Kak Yum kata idgham muslaini. Masya-Allah, tu lain sikit bunyi dia. Jadi betul ke salah jawapan dia? Tepat sekali. Idgham mislain. Cara bacaannya mim mati yang pertama itu dimasukkan ke dalam mim yang kedua, maka hanya tinggal satu sahaja bunyi mim. Tinggal satu saja bunyi mim. Apa-apa sahaja kalau asalkan namanya idgham, gitulah cara bacaan dia. Gitu cara bacaan. Wa minhum man yalmithuka wa minhum man. Begitu ya. Kemudian tahniah kepada semua yang menjawab. Jadi mim mati bertemu ya, saya rasa mudahlah ni. Ini namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Begitu juga dengan hum yaskhatun, pun sama juga ya, izhar syafawi. Okey ni tuan-tuan, kita tengok ada soalan hukum mat dekat sini. Soalan hukum mat. Mat ada tanda panjang ya, ada tanda panjang. Biasanya bila ada tanda panjang ni dia tak lari daripada 4 hukum lah. Yang pertama mat wajib, yang kedua mat jaih, yang ketiga mat lazim, yang keempat mat farqu. Ada 4 hukum tu ya. Jadi mana satu hukum tersebut? Kalau dalam peksa tuan-tuan ya, dalam peksa bila ada je tanda panjang, mesti 4 pilihan jawapan tu je saya akan bagi. Jadi tuan-tuan boleh pilih salah satu daripada 4 jawapan tersebut. Jadi macam mana cara nak jawab? Cara nak jawabnya ialah satu petua dia, kalau kita jumpa tanda panjang, selepas tanda panjang ada huruf hamzah, ya, ada huruf hamzah, maka 4 pilihan jawapan tadi dah tinggal 2. Maknanya memudahkan kita nak pilih lah. Daripada 4 tinggal 2, iaitu sama ada mat wajib atau mat jaiz. Jadi macam mana kita nak pilih pula mat jaiz dengan mat wajib? Jadi kita tengok dekat situ kita tengok dekat situ. Kalau dia ada huruf hamzah dan hamzahnya itu dijarakkan, dijauhkan daripada tanda panjang, maka namanya mat jaiz. Tapi kalaulah tanda panjang duduk betul-betul sebelah dengan hamzah, hamzah tu duduk rapat sangat dengan tanda mat tadi tu, maka namanya mat wajib muttasil.
Dalam istilah yang sebetulnya ialah mad jaiz dia berlaku dalam dua kalimah, dua perkataan. Mad wajib dalam satu perkataan. Jadi kalau tuan-tuan boleh kenal mana satu kalimah, mana dua kalimah, tak ada masalah. Jadi perkataan minha ni berapa kalimah? Jadi kita tengok pada ruangan jawapan. Hajar Sanariah kata mad jaiz, Hajar Zabidah kata mad jaiz, Azizah kata mad jauz, macam nak minum jus dia. Hajar Rokiah kata mad jaiz. Muhammad Huzaifah, Haji Huzaifah kata mad jaiz. Hajar Saadiah kata mad jaiz. Jawapan dia betul. Maknanya tuan-tuan dah kenal mana yang satu kalimah, mana yang dua kalimah. Jadi minha dengan iza ni dua kalimah. Minha kalimah yang pertama, iza kalimah yang kedua. Jadi bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Tanya tuan-tuan ya. Cara bacaannya dibaca 4 harakat ketika wasal dan diwaqafkan dengan 2 harakat. Wa illam yu'tau minha idahum yasqatun. Tapi kalau kita waqafkan wa illam yu'tau minha, 2 harakat. Tak boleh kita baca wa illam yu'tau minha. Nak waqaf macam tu. Salah tuan-tuan ya. Tak boleh waqaf macam tu. Minha 2 harakat sahaja. Okey, kemudian kita tengok dekat sini pula. Ma'atahumullah. Ini satu kalimah ke dua kalimah? Satu kalimah ke dua kalimah? Cuba tulis pada ruangan komen. Satu kalimah ke dua kalimah? Nampak ada tanda panjang dekat situ. Huruf mad. Atas huruf mad ada tanda panjang. Selepas tanda panjang ada hamzah dekat situ. Soalan saya ialah, dia ni satu kalimah ke dua kalimah? Nampak macam, rapat ke tak rapat ni ya? Rapat ke tak rapat? Jawapan dia apa tuan-tuan? Hajar Zabidah kata mad jaiz munfasil. Hajar Saadiah kata dua kalimah. Maksudnya mad jaiz lah. Mad jaiz lah. Jadi Hajar Rokiah pun kata dua kalimah juga. Jawapan dia tepat sekali. Dua kalimah. Dua kalimah maka dia mad jaiz munfasil. Sama hukumnya dengan atas tadi. Jadi bunyi dia walau annahum radu ma atahumullah. Kalau berhenti walau annahum radu ma, 2 harakat. Ma 2 harakat. Tanya yang ni saya nak tanya pula. Wa rasuluhu ada tanda panjang, selepasnya ada hamzah. Ada tanda panjang, selepasnya ada hamzah, ada tanda panjang, ada huruf hamzah, tapi tanda panjang dia duduk selepas ha dhamir. Selepas ha dhamir, tak macam yang sebelum ni. Sebelum ni tanda panjang duduk atas huruf mad. Tapi kali ni huruf tanda panjangnya bukan atas huruf, tetapi atas tanda, atas tanda. Jadi tuan-tuan apakah nama hukumnya dan berapakah kadar panjang bacaannya? Berapakah kadar panjang bacaannya? Kalau kita tengok pada ruangan komen, Hajar Zabidah kata mad silah tawilah. Hajar Sanariah pun kata mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Betul ke salah jawapan dia? Betul tuan-tuan ya. Jadi mad silah ni macam mana nak kenal? Mad silah ni nak kenal dia ada ha dhamir. Ha dhamir. Ha dhamir ni kalau tuan-tuan pergi semak pada terjemahan ayat, dia bermaksudnya, rumahnya, rasulnya, kelebihannya, kurniaannya, syurganya. Nya tu dalam bahasa Arab ialah ha dhamir. Ha kecil tu, ha bulat tu. Ha bulat tu adalah ha dhamir. Jadi ha dhamir kalau dia jumpa dengan hamzah namanya mad silah tawilah. Tapi kalau ha dhamir tak ada jumpa hamzah namanya mad silah qasirah. Dari segi resam dia bezakan antara dua mad ni dengan meletakkan tanda panjang. Kalau ada tanda panjang mad silah tawilah, kalau tak ada tanda panjang mad silah qasirah. Jadi kalau kita tengok pada ruangan komen semua jawab mad silah tawilah. Tahniah, mad silah
tawila. Betul, tahniah diucapkan kepada semua yang menjawab. Jadi kita baca min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah. Tu cara bacaan dia. Wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Kalau kita wakafkan wa rasuluh. Dia tak ada mat langsung wa rasuluh. Tak ada panjang. Dia ada pada bacaan sambung sahaja. Kemudian kita terus lagi fadlihi mat silah qasirah. Kemudian kalau kita tengok dekat sini pula lil fuqara. Ni lil fuqara. Cuba tuan-tuan tengok pada lil fuqara ni, apakah nama matnya? Adakah dia mat wajib ke, mat jaiz ke, mat tamkin ke, mat farku ke, ataupun mat lazim? Cuba tuliskan pada ruangan komen. Sebab ada tanda panjang tu. Saya dah beritahu tadi kan. Kalau ada tanda panjang, dia mesti tengok selepas tanda panjang tu huruf apa. Jadi kalau tanda panjang selepasnya ada huruf hamzah, tak perlu berfikir panjang, dia mesti dua pilihan ini. Iaitu mat wajib ataupun mat jaiz. Mat wajib ataupun mat jaiz. Jadi dekat sini mat wajib ke mat jaiz? Jawapan dia ialah kita tengok pada ruangan komen, semua jawab dengan mat wajib. Ajar Azizah kata mat wajib, Ajar Latifah kata mat wajib, Ajar Sanariah kata mat wajib. Haji Muhammad Huzaifah pun kata mat wajib. Haji Muhammad Huzaifah kata mat jaiz. Ada satu yang berbeza Ajar Rokiah dengan Ajar Zabidah kata mat wajib. Mana satu betul, mat wajib ke mat jaiz? Saya beritahu tadi, kalaulah huruf tanda panjang tadi tu duduk betul-betul sebelah dengan hamzah, duduk rapat-rapat. Ibarat macam baru lepas kahwin lah. Duduk rapat je. Bila dah lama kahwin, dah 30 tahun kahwin, duduk jauh. Tu biasalah tuan-tuan tapi hak yang duduk rapat-rapat ni, maka namanya ialah mat wajib. Mat wajib. Mat wajib dari segi istilahnya iaitu huruf mat jumpa dengan hamzah dalam satu perkataan. Maka lil fuqara satu perkataan. Lil fuqara wal masakin. Waktu kita wasalkan dia dibaca dengan 4 harakat. Tapi kalau kita wakafkan dia lil fuqara, berhenti macam tu, maka diberi dua pilihan. Sama ada baca dengan 4 harakat atau dibaca dengan 6 harakat. Tahniah tuan-tuan yang menjawab dengan betul. Kita terus pergi kepada bagaimana cara bacaan dia. Saya bulatkan tempat-tempat yang baca panjang dan tempat-tempat yang dibaca dengan dengung. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Kemudian kita sambung ayat 58, 59. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Okay, ayat 60 dan 61. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan ya, kita tengok dia punya terjemahan dia, tafsirannya ya. Iaitu orang Islam tetap akan untung dalam apa jua keadaan. Yang kedua, sikap golongan munafik dalam Islam terhadap Islam. Yang ketiga, 8 asnaf zakat. Boleh tulis pada ruangan komen. Muka berapa dalam kitab tafsir ayat 52 hingga ayat 54 surah At-Taubah. Ayat 52 hingga 54 surah At-Taubah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakanlah wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina, kamu ni menunggu kami tidak lain dan tidak bukan hanya salah satu daripada dua kebaikan. Salah satu daripada dua kebaikan. Wa nahnu natarabbasu bikum, sedangkan kami menunggu kamu, iaitu an yusibakumullahu bi'adzab, Allah menurunkan azab ke atas kamu, min indihi, dengannya, ataupun bi'aidina, ataupun dengan tangan kami melalui dalam peperangan. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun, tunggulah, Allah kata inna ma'akum mutarabbisun, kami menunggu bersama-sama dengan kamu. Qul anfiqu taw'an aw karha, katakanlah kepada orang munafik ni, anfiqu taw'an aw karha, sedekahlah dalam keadaan sukarela ataupun secara terpaksa. Lan yutaqabbala minkum, sekali-kali tidak akan diterima sedekah kamu itu. Pahala inilah tak terima, duit terima. Innakum kuntum qauman fasikin, ini kerana kamu adalah kaum yang fasik. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada halangan untuk menerima nafkah kamu ini, daripada sedekah kamu ini, kecuali disebabkan oleh kamu ini kafaru billah, kamu kufur kepada Allah. Wa bi rasulihi, dan kamu kufur kepada rasulnya. Wala ya'tuna salat, dan kamu tidaklah mengerjakan salat, illa wa hum kusala, kecuali dalam keadaan malah. Wala yunfiqun, dan tidaklah kamu bersedekah, illa wa hum karihun, kecuali kamu rasa terpaksa. Tuan-tuan ya, itu dia punya terjemahan bagi ayat yang kita baca. Jadi nak bagi tahu dekat dalam ayat ini bahawa Allah SWT berfirman, qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina, tidaklah kamu tunggu kepada kami ini, iaitu kamu nanti-nanti, illa ihdal husnayain, kecuali salah satu daripada dua kebaikan, sama ada mati syahid ataupun menang ke atas kalian. Pendapat ini dikatakan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah dan juga lain-lain. Tuan-tuan ya, dalam jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada istilah kalah. Tak ada istilah kalah. Pergi pasti menang. Pergi pasti menang. Pergi mesti untung. Macam kita tengok di Palestin lah, tuan-tuan ya. Kalau kita tengok dekat Palestin, kita rasa kesian, kenapalah budak kecil kena bunuh, apalah budak-budak remaja mati kena tembak, apalah orang tua kena racun dalam rumah, kena tembak dengan gas beracun dan sebagainya, habis mati belaka tuan-tuan ya. Jadi bila mereka melancarkan jihad,
kadang-kadang dibalas balik oleh Palestin, dibalas balik oleh Israel. Palestin bagi bom 3 je, tembak ke Israel, bom 3 kali dah, 3 dah saja bom dilepaskan kepada Israel, tetapi Israel membalas dengan ratusan bahkan ribuan bom dijatuhkan kepada tentera-tentera Palestin. Jadi nampak dekat situ menang ke kalah? Nampak dekat situ menang ke kalah? Kalau kita lihat secara zahir, kita akan kata Palestin kalah. Kita kata Allah Palestin. Kapal terbang satu habuk pun tak ada. Nak lawan dengan Israel, siap ada jet pejuang, jet yang boleh terbang dengan kelajuan bunyi, dengan peluru pepandu daripada jarak jauh, dengan bom nuklear. Allah, memang tak terlawan dah Palestin ni. Dari segi zahir kita memang nampak Palestin kalah. Dari segi zahir kita nampak Palestin kalah. Mujahidin di Palestin secara zahirnya kita nampak kalah. Tetapi secara hakikatnya itulah kemenangan bagi umat Islam. Bila dia pergi berjihad, dia menang dalam peperangan, maka itu peperangan yang Allah bagi atas dunia. Tetapi kalau dia menyertai jihad dan dia mati dalam jihad tersebut, dia mati dalam peperangan tersebut, itu adalah kemenangan yang lebih utama bagi umat Islam. Kemenangan yang lebih utama. Daripada dia balik, dapat harta rampasan perang, itu menang biasa je tuan-tuan. Tapi kalaulah dia pergi perang dan dia tak balik-balik, bila dia tanya mana pergi Soleh ni, Soleh dah mati dalam peperangan jihad melawan dengan Israel. Maka tuan-tuan, itulah kemenangan yang sebenar-benarnya yang sangat didamba-dambakan oleh umat Islam. Bahkan orang yang mati syahid ni, di akhirat nanti kalau dia bolehlah mati sampai 100 kali, maka dia minta dengan Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami berjihad dan mati lagi. Kemudian mati dalam jihad dan dikembalikan lagi. Maknanya tak ada orang mati di akhirat nanti yang minta nak dikembalikan ke atas dunia, melainkan orang yang mati syahid. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Cuma kita pada hari ni tak nampaklah peluang tu depan mata. Tak nampak peluang depan mata. Tapi dengan keadaan yang ada pada hari ini, kita letakkanlah diri kita di atas kebaikan. Kita letakkan diri kita di atas amal. Kita letakkan diri kita ni atas kerja-kerja agama. Apa sahaja kerja agama yang ada depan mata, kita letakkan diri kita di situ. InsyaAllah mati kita dalam keadaan mati yang baik. Mati yang husnul khatimah. Jadi pada peperangan Tabuk ni, dia kata kamu ni, kepada siapa ditujukan? Kepada orang kafir ni. Kamu menunggu kita orang ni tak lain dua perkara je. Sama ada husnayain, dua kebaikan saja. Iaitu sama ada menang dalam peperangan ataupun mati syahid. Dua-duanya baik bagi umat Islam. Tetapi berbeza dengan kamu. Wa nahnu natarabbasu bikum. Kami menunggu kamu, iaitu menanti-nanti pada kamu orang kafir, orang munafik ini, an yusibakumullahu bi'adzab. Allah akan menimpakan kepada kamu azab. Min indihi, daripada sisinya, iaitu daripada Allah sendiri. Di akhirat nanti kena bakar dalam api neraka, duduk dalam neraka selama-lamanya. Au bi aidina, ataupun dengan tangan kami, iaitu dengan sama ada tertawan ataupun terbunuh dalam medan peperangan. Mati mereka ini mati kata. Jadi akhirnya fatarabbasu. Allah kata tunggu. Inna ma'akum mutarabbisun. Sesungguhnya kami menunggu bersama-sama dengan kamu. Jadi untungnya alik kita lah tuan-tuan ni. Untungnya kepada kita. Sebab kita ni apa keadaan sekalipun tetap kita akan untung. Berbeza dengan orang kafir. Kalau dia menang, dia dapatlah harta rampasan. Tapi kalau dia kalah, maka dia akan diazab oleh Allah di akhirat. Dan yang kedua, dia mati katak dalam peperangan. Mati sia-sia je tuan-tuan ya. Kemudian Allah berfirman, qul anfiqu taw'an aw karha. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Ya, ini meskipun kamu menafkahkan secara sukarela ataupun terpaksa, maknanya ikhlas ke tak ikhlas ke,
lan yutaqabbala minkum, Allah sekali-kali tidak akan menerima sedekah kamu itu. Tak dapat pahala dah tuan-tuan. Tak dapat pahala, tak dapat pahala. Ya. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Itu sebab dia. Kemudian Allah memberitahu sebab nafkah itu tidak diterima. Kenapa? Ala innahum kafaru billahi wa bi rasulih. Melainkan kerana mereka kafir kepada Allah dan juga Rasulnya. Yakni bahawa amal perbuatan itu menjadi sah dengan iman. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Yakni mereka tidak memiliki pendirian yang telah kukuh dan tidak ada semangat dalam berbuat kebaikan. Wala yunfiquna, dan tidak menafkahkan illa wa hum karihun, melainkan dengan perasaan terpaksa. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, kalau dia buat baiklah, kalau dia buat baik, kalau dia bersedekah dekat kita, kalau dia bagi makan kita, kalau dia bagi duit belanja kepada kita, kita pun kata baiknya lah Chong ni, baiknya Mutu Sami ni. Saya pernah kena belanja tuan-tuan. Saya pernah kena belanja dengan satu orang India. Dia beragama Hindu. Dia belanja saya makan KFC. Dia belanja saya makan nasi kerabu. Jadi dia sedekah dekat kita ni. Dalam hati kita tu, Allahu Akbar, baiknya orang ni. Baik pun. Saya pernah pergi ke satu masjid. Satu masjid, bukannya rumah, masjid. Rumah Allah, masjid. Jadi masa nak mendirikan rumah Allah tu, nak mendirikan masjid tu, AJK masjid tu minta sumbangan daripada orang ramai. Dia minta daripada orang kampung, dia minta daripada businessman, dia minta daripada agensi-agensi. Tiba-tiba satu hari masa dia tengah tunggu dekat masjid, datang satu orang India bagi duit 5,000. Bila tanya nak buat apa ni? Ini sedekah untuk buat masjid. Allahu Akbar. Kita kata India bagi sedekah untuk buat masjid. India bagi sedekah untuk buat masjid. Baik ke tak baik tuan-tuan? Jawapan dia baik ya amat. Siap bagi sedekah lagi untuk buat masjid. Ada kadang-kadang tu dia datang macam masa saya tengah buat masjid dulu tu. Dia bagi 10 buah lori untuk tambak tanah. Kita kata Masya Allah, baiknya Acong ni. Tapi kesian kepada dia ialah lan yutaqabbala minkum, Allah tidak menerima zakat ni, Allah tidak menerima sedekahnya. Allah sedih tuan-tuan ya. Orang baik macam ni tapi tak diterima. Jadi adakah Allah itu zalim? Adakah Allah itu zalim? Tidak tuan-tuan ya, tidak. Dekat dunia pun kalau kita boleh buat satu perumpamaan lah. Tuan-tuan ya, satu orang budak dia belajar rajin-rajin dekat dalam kelas. Dia belajar rajin-rajin dalam kelas tapi dia tak daftar pun masuk universiti tu. Dia pergi universiti, dia pergi hari-hari pergi belajar dekat universiti, jawab soalan dapat 100 markah, kadang-kadang 90 markah, kadang-kadang 80 markah. Cemerlang lah, markah yang cemerlang. Satu orang lagi dia daftar juga universiti, dia daftar. Yang seorang ni dia tak daftar universiti. Yang seorang ni dia daftar universiti tapi malasnya tuan-tuan. Bila time peksa dapat 30 markah. Kelas tak pergi. Cuma hujung-hujung tu dapatlah syafaat markah kesian. Lulus dapat 42 markah. Atas sikit. Markah lulus 40, dia dapat 42. Itu pun sebab dapat markah kesian daripada pensyarah contohlah. Jadi lulus semua subjek, dapatlah dia ijazah. Dapat ijazah, dapat CJ, dapat ijazah. Jadi yang seorang lagi ni walaupun dia dapat 100 markah tapi dia tidak dapat CJ. Sebab apa tak dapat CJ? Sebab dia tidak daftar pun ke universiti tersebut. Nama dia tak ada pun dalam senarai pelajar. Maka begitulah keadaannya orang kafir ni. Orang kafir ni dia buatlah baik macam mana sekalipun, dia sedekahlah banyak mana sekalipun, disebabkan dia tak daftar nama dia tu. Tak daftar nama dia tu sebagai orang Islam. Macam mana nak daftar sebagai umat Islam? Mudah je. Tak perlu isi borang, tak perlu buat apa-apa.
kecuali dengan hanya melapaskan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sebut je kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala kebaikan yang dia lakukan diterima oleh Allah. Mudah, tuan-tuan ya. Jadi Allah tu tidak zalim sebab orang yang bukan Islam dia tidak ada akaun. Dia tidak ada nombor akaun. Ibaratnya kalau dia nak simpan duit, kena ada nombor akaun dulu. Kalau tak ada nombor akaun, macam mana dia nak simpan duit? Jadi simpan bawah bantal lah. Simpan bawah tikar, simpan bawah bantal. Tapi kalau orang ada nombor akaun dekat bank, dia boleh simpan dekat bank. Dia boleh simpan dekat bank. Jadi kalau orang yang bukan Islam, ibaratnya macam dekat bank tu tak ada nombor akaun dia. Jadi dia simpan dekat tepi meja kerani, dia simpan dekat depan pintu bank. Kemudian lepas 10 tahun dia datang balik semula, mana duit yang aku simpan dulu? Mana nak adanya tuan-tuan ya? Simpan merata-rata, tak simpan dalam akaun bank. Jadi begitulah Allah bagi tahu lan yutaqabbala minkum, tidak diterima amal-amal kebaikan bagi orang bukan Islam. Habis macam mana nak buat? Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan tersebut di dunia. Dia bersedekah banyak, lalu Allah pun bagi dia lagi rezeki yang banyak sebagai balasan kepada perbuatan baik yang dia lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita yang dah ada nombor akaun, kita yang dah Islam ni banyak-banyakkan buat amal soleh. Sebab apa? Sebab kita bimbang nombor akaun ada tapi isi dalamnya tak ada. Allahu Akbar. Itu satu masalah juga. Rasulullah SAW bagi tahu, dia kata sesungguhnya Allah SWT tidak merasa bosan sehingga kamu bosan. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Oleh kerana itu Allah tidak menerima nafkah ataupun amal perbuatan mereka, kerana nafkah dan amal perbuatan hanyalah diterima bagi orang-orang yang bertakwa. Itu je sebabnya tuan-tuan ya. Jadi kalau kita jumpa orang bukan Islam yang baik-baik, orang bukan Islam yang selalu bagi sedekah, yang selalu belanja kita makan, dia tu baik tuan-tuan ya. Dia baik, cumanya dia tak jumpa cari jalan. Jadi siapa yang kena tunjukkan jalan tersebut? Kita lah. Dia dah buat baik dengan kita, kita buatlah baik dengan dia. Dia dah belanja kita makan, kita bagi tahu kepada dia jalan untuk selamat daripada azab Allah. Tu cara kita buat baik dengan dia. Ya, bukan bila dia belanja kita makan, kita buat tak tahu je tuan-tuan ya. Buat baik dibalas baik. Jadi mudah-mudahan dengan sedekah yang dia bagi tadi tu memberikan taufik dan hidayah kepada dia untuk dia memeluk agama Islam. Melalui asbabnya kita lah. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak kita ajar dia tu, terbuka fikiran dia, lalu terbuka hatinya untuk menerima Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya ayat 55, fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu merasa takjub, jangan kamu merasa hairan dengan harta mereka dan juga anak-anak mereka. Siapa dia? Jangan rasa heran dengan orang kafir. Jangan rasa takjub dengan harta orang kafir. Jangan rasa takjub dengan harta orang munafik. Dan jangan merasa takjub dengan anak-anaknya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengazab mereka itu dengan harta tersebut. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak nanti nyawanya akan melayang dan mereka akan berada dalam keadaan kafir. Tuan-tuan ya. Jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala larang kita jangan rasa takjub dengan harta orang bukan Islam. Ya. Allah berfirman fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sebagaimana firman-Nya wala tamuddanna ainaika illa ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, kerana sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cuba mereka dengannya, dan kurniaan Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya ialah
kita jangan heranlah orang kafir ni kaya raya. Bukan maksudnya kita tak boleh kaya, tapi maksudnya kita ni jangan rasa takjub dengan kekayaan yang Allah bagikan kepada mereka itu. Kerana kekayaan itu adalah ujian. Kekayaan itu adalah ujian untuk mereka di dunia. Ya, kalau kita tengok pada hari ni, orang paling kaya dalam dunia tak ada orang Islam. Orang paling kaya dalam dunia Elon Musk. Elon Musk kekayaannya 300 bilion. Masya Allah, 300 bilion USD. 300 bilion kalau kalikan dengan duit Malaysia, maksudnya dia ada kekayaan sebanyak 1.2 trilion. Ya Allah, tuan-tuan ya. 100 kali mati pun belum habis lagi harta dia. 100 kali mati tuan-tuan ya. Bukan 10 kali mati. 100 kali mati pun tak habis lagi harta dia. Bukan dia seorang je. Dia punya kawan dia, Jeff Bezos, kekayaannya 200 bilion. Kalikan dengan duit Malaysia 800 bilion. Masya Allah tuan-tuan ya. Lagi siapa lagi? Lagi Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg kekayaan dia 100 bilion. Lagi siapa lagi orang kaya? Iaitu macam-macam lah tuan-tuan ya. Daripada nombor 1 sampai nombor 10 semuanya orang bukan Islam. Semuanya orang kafir. Maka Allah kata fala tu'jibaka amwaluhum, kamu jangan merasa takjub dengan harta mereka. Kamu jangan takjub dengan harta mereka. Dan Allah kata dalam surah Taha ayat 131, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kurniaan Rabbmu itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tuan-tuan ya. Kurniaan Allah itu lebih baik. Kurniaan Allah itu lebih baik. Macam mana boleh jadi lebih baik? Duit dalam poket ada RM50 je, macam mana jadi lebih baik daripada Bill Gates? Macam mana boleh jadi lebih baik daripada Elon Musk? Macam mana lebih baik daripada non-Muslim yang kaya-kaya bilioner tu? Maka nak ceritanya kekayaan mereka itu umurnya dah 50, maka dia akan menikmati kekayaan itu tak lama pun. Lebih kurang dalam 10-20 tahun. Esok anak dia pula mewarisi kekayaan tersebut. Anaknya mewarisi kekayaan berbilion-bilion ringgit. Tetapi kekayaan itu hanya dinikmati daripada umurnya 1 tahun sampailah kalau panjang-panjang pun 60-70 tahun. Maknanya dalam tempoh yang sangat singkat. Umur manusia ni ibarat antara maghrib dengan isyak je. Antara maghrib dengan isyak. Lama ke sekejap tuan-tuan? Antara maghrib dengan isyak. Tak lama pun. Kalau kuliah maghrib tu baru nak celak mata, dah habis dah kuliah maghrib. Baru nak dengar. Itu pun bila kita sandar dekat tiang, sandar dekat dinding-dinding. Baru nak pejam mata, dah habis dah. Orang dah azan isyak dah. Nak cerita sekejapnya masa dengan kita umur manusia ni. Jadi nak ceritanya kekayaan tara mana sekalipun, ya, itu hanyalah kekayaan yang sementara. Nikmat pun tak dapat nak dinikmati sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Walaupun kekayaan berbilion-bilion ringgit sekalipun, makannya hanyalah sepinggan. Ya, kita yang ada RM50 dalam poket makan sepinggan, dia ada 1 bilion pun makan sepinggan juga. Ya. Kita dalam poket ada RM10 minum air secawan, dia ada bilion-bilion dalam poket pun minum secawan juga. Maknanya kekayaan tara mana sekalipun tetap yang dinikmati itu hanya banyak itu saja. Jadi terhad. Nikmat dunia ni nikmat yang terhad. Nikmat dunia ni nikmat yang terhad. Jadi nikmat yang sebetul-betulnya dekat mana? Nikmat yang paling kita dapat nikmati di mana? Itulah kenikmatan di akhirat nanti. Sebab itulah Allah kata wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kurniaan Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Di akhirat nanti kita hidup bukannya 60 tahun, ya. Kita yang bilioner dekat akhirat nanti tu, kekayaan kita yang kalau contohlah ada 1 trilion. 1 trilion kita nak belanja tu tuan-tuan, ya, bukan 60 tahun. Bukan 70 tahun, tapi berbilion-bilion tahun.
Bila tanya habis je 1 bilion tahun, ada lagi masa. Kemudian habis 2 bilion tahun, ada lagi masa. Habis 3 bilion tahun, ada lagi masa. Bila nak tamatnya? Jawapan dia, khalidina fiha abada. Kamu akan hidup di dalamnya kekal selama-lamanya. Itu bagi orang beriman. Maka sebab itulah kenikmatan yang sebenarnya apabila kita berada di dalam syurga nanti. Ya. Tetapi kenikmatan yang dikurniakan Allah di dunia hanyalah kenikmatan yang sementara. Kalau dia dapat kekayaan seluruh dunia dan isinya pun hanya dapat dinikmati hanya 60-70 tahun sahaja. Itu sahajalah ruang kenikmatan yang dia dapat nikmati. Itu pun bila dah tua, bila dah ada kencing manis, bila dah ada darah tinggi, bila dah ada sakit jantung, makan roti, makan biskut Jacob tu je tuan-tuan ya. Cicah-cicah dengan air kopi, gigit pun dengan gigi palsu je tuan-tuan ya. Gergup, sambil-sambil nak minum terjatuh pula gigi palsu dalam cawan. Ambil balik. Jadi baru minum secawan, baru minum 3 keping biskut, dah kenyang. Allahu Akbar, doa lalu tuan-tuan ya. Dunia ni doanya. Jadi sebab itulah Allah kata, fala tu'jibka amwaluhum, jangan kamu merasa takjub. Jangan kamu merasa heran dengan kekayaan di dunia ini. Kerana kurniaan Allah itu lebih baik dan lebih kekal di akhirat nanti. Kemudian kita tengok, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya Allah mengkehendaki dengan memberi harta dan kekayaan itu untuk menyeksa mereka dalam kehidupan di dunia. Hasan Basri berkata, iaitu dengan menzakatkan dan menafkahkannya di jalan Allah. Bagi orang munafik, dia akan rasa terseksa dengan sedekah tadi. Dia akan merasa terseksa dengan zakat tadi. Bila keluar zakat, dia rasa macam Allahu Akbar. Baru nak simpan duit, dah kena keluar zakat. Kan bila Nabi isytiharkan perang, kemudian kena kumpul duit sikit seorang, maka dia kata, tak habis-habis, sikit-sikit kena keluar duit. Sikit-sikit kena keluar duit. Sebab apa dia rasa berkira? Sebab apa dia merasa susah? Sebab apa dia rasa terseksa dengan mengeluarkan duit untuk infak fi sabilillah? Sebab dia tak percaya kepada ganjaran akhirat. Dia tak percaya dengan kurniaan Allah. Sebab dia orang kafir. Dia orang munafik. Walaupun dia nampak macam sembahyang belakang Nabi. Walaupun nampak macam baca Quran. Tapi sebenarnya dia kafir. Dia tidak percaya kepada ganjaran Allah. Maka sebab itulah bila dia diminta untuk mengeluarkan duit, dia merasa berat, dia merasa terseksa dan dia merasa kecewa dengan terpaksanya mengeluarkan zakat tersebut. Lalu Allah meneruskan lagi, wa tazhaqa anfusuhum wa kafirun, dan kelak jiwa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Yakni Allah ingin mematikan mereka dalam keadaan kafir agar lebih baik menghinakan mereka dan lebih pedih seksanya. Kita berlindung dari hal ini seperti. Dan ini merupakan bentuk istidraj, penundaan seksa bagi mereka. Istidraj, tuan-tuan ya. Kita dah bincang dulu tentang perkataan istidraj. Saya pun bimbang sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harta dan kekayaan kepada kita ini sehingga menyebabkan kita lupa daratan, sehingga menyebabkan kita lupa kepada Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kekayaan. Allah lah pemilik kepada harta tersebut. Bila Allah bagi banyak, kita lupa daratan dan akhirnya kita mati dalam keadaan tertipu dengan kenikmatan tersebut. Itu dipanggil sebagai istidraj. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmatnya dalam keadaan kita bersyukur. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Kemudian seterusnya, wa yahlifuna billah. Ini perangai orang kafir. Perangai orang munafik. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka bersama dengan kamu, bersama dengan Nabi, bersama dengan umat Islam. Wa ma hum minkum, tetapi sebenarnya mereka tidak pun begitu. Walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi mereka ini adalah kaum yang
yang sangat takut dengan kamu. Lau yajiduna malja'an, kalaulah ada tempat lari, au magharat, ataupun tempat gua-gua, tempat berlindung, au muddakhalan, ataupun lubang-lubang tempat dia nak bersembunyi, lawallau ilaihi wa hum yajma'un, mereka akan pergi kepadanya secepat-cepatnya. Tuan-tuan ya. Inilah perangai orang kafir, tuan-tuan ya. Memang dia orang daripada sekarang ni dah sediakan macam-macam lah tempat-tempat untuk nak bersembunyi. Bersembunyi daripada Perang Dunia Ketiga esok. Dengan buat rumah-rumah bawah tanah. Dia buat macam-macam lagi lah tempat persembunyian yang dirahsiakan. Kita tengok dalam ni Allah pun dah sebut dah. Lau yajiduna malja'a. Kalau ada tempat sembunyi. Ataupun gua-gua. Ataupun lubang-lubang. Itulah yang dia buat sekarang ni. Untuk lari daripada kematian, lari daripada kekalahan tersebut. Jadi orang munafik ini mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka termasuk dari golonganmu. Sebab apa? Sebab dia kan orang Islam kan tengah kuat masa itu. Jadi bila orang Islam tengah kuat, jadi dia terpaksa bersembunyi di sebalik nama Islam. Dalam hatinya kafir. Jadi dia pun pura-pura lah. Dia kata kami geng, kita geng. Set. Contoh macam itulah. Salam. Disebabkan COVID-19 ni tak ada salam-salam. Tepuk dada. Contoh macam itulah tuan-tuan ya. Tetapi Allah kata walakinnahum qaumun yafraqun. Sebenarnya mereka adalah kaum yang takut. Hal ini yang membawa mereka untuk bersumpah lau yajiduna malja'an. Kalaulah mereka ini mendapatkan tempat kembali, yang benteng untuk berlindung dan tempat untuk bersembunyi, au magharat ataupun gua-gua yang berada di gunung-gunung, au muddakhala ataupun lubang-lubang. Yang ini lubang-lubang yang berada di tanah. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah. Lawallau ilaih wa hum yajmahun. Nescaya mereka akan pergi kepadanya dengan cepat. Ya, ini secepatnya berpaling daripada kamu, sebab bergabungnya mereka denganmu hanyalah terpaksa, bukan kerana sukarela. Mereka sangat berharap seandainya mereka tidak bergabung dengan kamu. Tak nak geng dengan Nabi, tapi nak buat macam mana, dah terpaksa kan. Dah terpaksa sebab orang Islam kuat pada masa itu. Maka dia terpaksa duduk sekali dengan umat Islam, dan akhirnya mereka pun perang dalam keadaan terpaksa je tuan-tuan ya. Takut mati, kalau boleh dia nak lari daripada umat Islam ya. Kemudian oleh kerana itulah mereka selalu berada dalam kebimbangan, berada dalam kesedihan, kerana Islam dan kaum muslimin selalu memperolehi kemenangan dan kemuliaan. Setiap kali kaum muslimin mendapatkan kegembiraan, mereka pasti merasa sedih. Yalah, dia mengharapkan kalah. Dia tengok menang. Perang lagi, dia doa kalah. Rupa-rupanya bila balik menang, bawa harta rampasan yang berlipat kali ganda tuan-tuan ya. Kemudian antara perangai lagi orang munafik ni, wa minhum man yalmizuka fi sadaqah. Di antara mereka ini ada yang mencela kamu kerana dalam bab sedekah, dalam bab pembahagian zakat. Ada juga komplain ke Nabi ni. Fa in utu minha, kalau kamu bagi kepada mereka daripada harta zakat tadi tu, radu, mereka akan suka, redha. Wa illam yu'ta, kalau mereka tak dapat, izahum yaskhatun, mereka akan cepat marah, mereka akan terus marah. Bila dapat bebas, bila tak dapat, dia ni kedekut, cari masin, bagai-bagai lagi lah hamburan yang dilepaskan kepada Nabi SAW. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh, kalaulah mereka redha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, dan diberikan Allah dan Rasulnya, wa qalu hasbunallah, mereka akan berkata hasbunallah, cukuplah Allah. Kan kita biasa sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita ada hasbunallah, dia akan kata cukup. Sayu'tina Allah min fadlih, Allah akan bagi kami segala-galanya. Wa rasuluh, dan Allah Rasulullah akan bagi kami. Inna ilallahi raghibun, kami akan sentiasa ingin kepadanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini salah satu lagi sikap orang munafik. Mereka ini mencela Nabi atas pembahagian sedekah, atas pembahagian zakat. Manakala kamu membaginya, dan mereka menuduhmu tidak benar dalam pembahagian tersebut.
Padahal sebenarnya mereka lah yang tertuduh. Meskipun demikian, mereka tidak mengingkari ajaran Islam. Mereka mengingkarinya hanya kerana kepentingan untuk mendapatkan bahagian. Fa'in utu minha radu, jika mereka diberi bahagian daripadanya, mereka senang hati. Jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, mereka serta-merta menjadi marah, yakni mereka marah untuk diri mereka sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah ni perangai orang munafik. Dia lapor ke duit zakat. Lapor ke duit zakat. Dia minta walaupun tak patut dia dapat, dia nak juga. Padahal duit zakat ni untuk fakir miskin. Tetapi dia nak juga duit zakat. Dia tengok orang Islam dapat, sikit orang dapat. Jadi dia gambar, tak adil lah. Orang Islam dapat, tiba-tiba dia tak dapat. Dia pun Islam juga, dia gambar lah. Walaupun zahirnya Islam tapi hatinya kafir. Dia kata, mana cik, orang lain dapat, aku tak dapat. Sedangkan Nabi SAW bagi bukan kepada semua orang. Nabi bagi kepada fakir miskin. Dia merasa macam terpinggir, tak dapat. Jadi dia marah kepada Nabi SAW. Satu kisah, inilah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Az-Zuhri daripada Abi Salamah, daripada Abi Sa'id tentang kisah Zulkhuwaisirah atau yang bernama Harqush. Manakala dia memprotes Nabi ketika beliau membagi harta rampasan perang Hunain. Ia berkata kepada Nabi, berlaku adillah, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil. Jika aku tidak berlaku adil, nescaya aku benar-benar gagal dan merugi. Tuan-tuan ya, boleh pula Zulkhuwaisirah ini marah ke Nabi. Ya? Boleh pula dia komplain ke Nabi. Boleh pula dia ngajar ke Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, berlaku adil lah. Nak bagi harta rampasan ni biar molek sikit lah. Bagi sama rata lah. Ini orang ni dapat lebih. Aku ni tak dapat-dapat lagi ni. Kenapa buat pembahagian yang macam tu? Dia komplain kepada Nabi. Dia kata, berlaku adil lah kamu ya Rasulullah. Lalu apa jawapan Nabi? Nabi pun jawab, innahu yakhruju min dhi'i hadha qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna min ad-dini muruqas sahmi min ar-ramiyah. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa innahum syarru qatla tahta adimis sama. Sesungguhnya akan keluar daripada keturunan orang ini sekelompok kaum di mana seseorang di antara kamu merendahkan solatnya dibandingkan solat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, mereka keluar daripada agama sebagaimana melesetnya anak panah daripada busur. Di mana pun kamu mendapati mereka, maka bunuhlah kerana sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk jenazah yang ada di bawah langit ini. Tuan-tuan ya. Kalau kita baca dalam kisah tuan-tuan ya, daripada sinilah bermulanya puak-puak Khawarij daripada keturunan Zulkhuwaisirah ini tadi. Puak Khawarij ni apa? Puak Khawarij ni. Puak Khawarij ni kalau kita tengok dia macam pahaman parti politik lah pada masa itu. Dia berlawan dengan Sayyidina Ali. Dia berlawan dengan Sayyidatina Aisyah. Akhirnya dia memberontak lah, membuat satu pemberontakan. Itulah akhirnya kisah dalam Karbala tu, akhirnya Sayyidina Husain dipancung, Sayyidina Hasan diracun. Ni daripada puak-puak ni lah dia, puak-puak jahat. Dia nampak dia betul, padahal dia ni adalah golongan munafik. Yang zahirnya nampak Islam tetapi batinnya adalah kafir. Pernah sekali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak pergi libah dengan pedang. Dia kata tak boleh simpan orang ni. Simpan nanti buat rosak je futures umat Islam ni. Sayyidina Umar ni garang Sayyidina Umar. Dia nampak wajar punya orang ni, jadi dia nak pancung je, dia nak pancung. Tapi Nabi SAW halang. Sebab apa Nabi halang? Walaupun Nabi tahu dia ni bukan Islam yang sebenar, walaupun Nabi tahu dia ni munafik, tetapi Nabi halang Sayyidina Umar. Dia kata jangan bunuh. Dia masih lagi bersolat. Dia masih lagi bersolat. Sebab apa? Sebab zahirnya dia adalah Islam. Jadi tuan-tuan, pernah saya cerita dulu kan, cerita tentang Huzaifah yang membunuh membunuh orang kafir yang berpura-pura memeluk Islam setelah kalah dalam pertempuran.
Jadi bila dia perang, akhirnya berlawan pedang. Lepas berlawan pedang, akhirnya orang kafir itu jatuh dan pedangnya tersasar. Jadi di saat itu ketika Huzaifah ingin melibas pedangnya kepada musuh Allah ini tadi, akhirnya musuh Allah ini secara spontan mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian tanpa rasa kasihan, sahabat ni tadi terus melibaskan pedangnya dan mati. Dan akhirnya berjumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi, Nabi merah padam muka dia. Nabi merah padam muka dia. Dia kata, kenapa kamu membunuh orang Islam? Jadi Huzaifah kata, dia bukan Islam ya Rasulullah. Dia saja-saja cakap la ilaha illallah untuk nak menyelamatkan diri dia daripada ditebas, daripada dipancung. Maka dia mengucapkan kalimah itu tidak ikhlas. Lalu Nabi marah. Nabi kata, kamu belah ke dada dia, kamu tahu ke dia ikhlas tak ikhlas? Begitulah tuan-tuan ya. Jadi kita ni pengajaran yang kita dapat seperti mana yang disebutkan, nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menilai orang daripada luaran. Kita tak boleh menilai isi hati dia. Kita tak boleh kata dia ni tak ikhlas ni. Sedekah pun bukannya ikhlas sangat. Sedap sangat dia. Macam dia tahu apa ada dalam hati orang lain. Macam dia tahu apa yang ada dalam hati sahabat-sahabat dia. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa bersangka baik. Jadi Nabi walaupun Nabi tahu, Nabi tahu Zul Khuwaisirah ini adalah golongan munafik, tetapi Nabi SAW tidak maulah berlaku fitnah. Nabi memerintahkan sahabat untuk membunuh sesama Islam. Tidak. Jadi dalam ayat ini kita diminta untuk berhukum mengikut zahir, ya. Manakala batin itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah pun berfirman memperingatkan mereka akan adanya sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Apa dia? Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Kalaulah mereka redha dengan apa yang dikurniakan Allah dan Rasulnya, mereka akan berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari kurnianya. Dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Ayat ini mengandung akhlak yang tinggi, rahsia yang mulia, di mana ia menjadi redha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah semata-mata. Iaitu dalam firman-Nya, waqalu hasbunallah, mereka berkata cukuplah Allah bagi kami. Rasa harap kepada Allah semata-mata agar diberikan kemudahan untuk taat kepada Rasulullah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan berita dan mengikuti jejaknya. Ini kalau kita belajar bab tauhid dalam bab iman, peringkat-peringkat iman. Ini dah peringkat mardiyah. Ini peringkat apa? Ini peringkat mardiyah. Mardiyah ni apa? Mardiyah ni maksudnya ialah dia redha dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah. Tak ada komplain-komplain. Dapat benda baik, hasbunallah. Dapat benda jahat, hasbunallah. Dia kata redha. Dapat benda baik pun dia redha. Dapat benda tak baik pun dia redha. Untung pun dia redha. Rugi pun dia redha. Muflis pun dia redha. Sebab apa? Sebab dia tahu segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan yang terbaik buatnya. Ini tuan-tuan ya. Jadi inilah sikap orang yang beriman. Mereka akan redha dengan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tapi bagi orang munafik, tengok perangai dia macam mana tadi. Bila dia dapat duit zakat, beres. Dia kata, terima kasih. Bila buka sampul tengok, ada RM10 je. Dia kata, mana cukup RM10? Tu perangai orang munafik. Ya? Bila bagi 200, kenapa bagi 200? Kenapa tak bagi 1000? Bila bagi 1000, kenapa tak bagi 10,000? Itu perangai golongan munafik. Tetapi bagi orang beriman, ini dia punya lafaz dia. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Tuan-tuan ya. Cukuplah Allah, dia akan kurniakan kami daripada kurniaannya, dan kepada Allah lah kita berharap. Allahu Akbar. Baiknya orang beriman, tuan ya. Kemudian
Seterusnya ayat yang terakhir, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu. Sedekah itu, sedekah kat sini maksudnya zakat. Sesungguhnya zakat itu lil fuqara, iaitu bagi orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin, dan juga orang amil, wal muallafati qulubuhum, dan juga muallaf, wa fir riqab, dan juga hamba, wal gharimin, dan juga orang yang gharim. Gharim ni apa? Nanti kita tengok terjemahan dia. Wa fi sabilillah, dan juga orang yang berada di jalan Allah. Wa ibnus sabil, wa ibni sabil, iaitu orang yang ibnus sabil. Apa dia ibnus sabil? Fi sabilillah dengan ibnus sabil kita akan tengok dalam tafsirannya nanti. Faridatan minallah, inilah ketetapan daripada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey tuan-tuan ya. Ketika Allah menyebutkan keluhan dan juga celaan orang munafik yang bodoh itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembahagian zakat, Allah menjelaskan bahawa Allah lah yang mengaturkan pembahagian zakat tersebut, tidak mewakilkan hak pembahagian itu kepada selainnya. Allah Subhanahu taala membahaginya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat di atas. Siapa dia? Yang pertama fuqara wal masakin, dan seterusnya lah sampai 8 zakat asnaf tadi tuan-tuan ya. Jadi disebutkan dalam ni para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan 8 kelompok ini. Apakah pembahagian zakat harus meliputi semuanya atau sebatas yang memungkinkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Maknanya nak bagi semua 88 ke ataupun boleh bagi satu asnaf saja. Duit ada 100 ni dalam poket nak keluar zakat. Yalah 2.5 kali dengan sekian-sekian duit simpanan kita ni adalah dalam RM100 contohlah adalah dalam RM100. Ya ke tuan-tuan cuba kali. Sekarang ni harga emas RM250 lah. Contohlah nak mudah ceritanya RM250. Jadi kalaulah RM250 RM250, 85 gram, kita mudah ceritanya 25,000 lah. Siapa ada duit 25,000 dan cukup nisabnya 1 tahun, maka kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Jadi kalau 1%, 100, 2%, 200, 0.5, RM50. Maknanya RM250 lah. RM250. So RM250 ni nak bagi ke 88 asnaf ke ataupun cukup bagi kepada satu asnaf sahaja? Dan daripada satu asnaf pula bagi ke seorang saja. Boleh tak? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga sekelompok ulama. Kemudian pendapat yang kedua, tidak harus semuanya harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok sahaja. Meskipun terdapat kelompok-kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga sekelompok ulama salaf dan juga khalaf. Di antaranya Umar, Huzaifah, Ibn Abbas, Abu Aliyah, Sa'id bin Jubair, Maimun bin Mihran. Ibnu Jarir berkata ini adalah pendapat sebahagian besar ulama. Ya. Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan bahawa mereka yang berhak, bukan kerana keharusan memenuhi semuanya. Adapun perhelatan argumentasi antara pendapat yang berselisih bukan di sini tempatnya, wallahu alam. Maknanya nak terperinci lagi tentang khilaf bab ni, baca dalam kitab fiqh. Ni bab tafsir bukan fiqh. Jadi buka balik semula bab zakat, tengok boleh tak bagi kepada satu kelompok saja, boleh tak bagi kepada dua kelompok saja, ataupun adakah kena bagi kepada semua 8 asnaf ini. Kemudian yang kedua, banyak yang orang tanya juga, boleh tak bagi zakat terus kepada fakir miskin, tidak melalui amil, tidak melalui badan berkuasa yang telah dilantik oleh pemerintah, boleh ke tak boleh? Sebab banyak berlaku dalam masyarakat tuan-tuan duit zakat terus bagi kepada fakir miskin. Apa dia punya kelebihan dan keburukan dia? Kelebihan dia boleh dapat teruslah fakir miskin sebab kita nampak depan mata dia miskin.
Tapi keburukannya, contohlah kita bagi kepada orang miskin dekat dalam kampung kita ni, ada Abu dan juga ada Ali. Dua-dua miskin, Abu pun miskin, Ali pun miskin. Jadi disebabkan kita cuma kenal Abu saja dan orang kampung hanya tahu tentang Abu saja, maka semua bagi dekat Abu. Ali satu habuk pun tak dapat. Sebab apa? Sebab orang bayar terus kepada asnaf, terus bagi kepada fakir miskin, tak melalui badan berkuasa yang telah mengumpulkan maklumat-maklumat orang miskin yang ada dalam kampung tadi tu. Maka seorang je lah yang dapat. Yang lain, yang Ali ni disebabkan tak berapa kenal, tak berapa tak berapa disebut-sebutkan oleh masyarakat, maka tak dapat langsung dekat dia. Maka itulah keburukannya kalau kita bagi terus. Jadi apa-apa pun tuan-tuan boleh baca dalam bab zakat ni, bagaimanakah pembahagian harta zakat yang sebenarnya, sah tak kalau kita bagi terus kepada fakir miskin, apakah implikasinya kalau kita bagi terus kepada fakir miskin tidak melalui amil. Kemudian bab ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata kena bagi dekat semua sekali 88 ni. Maknanya kalau RM250 duit zakat, maknanya 250 bahagi dengan 8, bagilah setiap satu tu. Berapa sen saya nak dapat tuan-tuan ni? 250 bahagi 8, sekurang RM30. Dia dapat beli top up je. Dapat beli top up je duit kita tu. Jumpa dengan fakir miskin bagi RM30. Bagi jumpa dengan mu'alah RM30. Mu'alah tu pun khabar dia kata, aku minta dengan gereja lagi banyak. Jadi itulah dia. Jadi bab-bab zakat ni tuan-tuan kena belajar betul bagaimana cara terbaik untuk mengeluarkan zakat supaya zakat yang kita keluarkan itu memberi kesan kepada penerimanya. Okey. Jadi apakah kelompok-kelompok yang mendapat zakat? Orang-orang fakir didahulukan. Ini asnaf yang pertama fakir didahulukan kerana mereka lebih memerlukan daripada kelompok-kelompok yang lain. Menurut Abu Hanifah, orang miskin kondisinya lebih buruk daripada orang fakir. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Basri dan Ibnu Zaid. Sedangkan Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain mengatakan bahawa orang fakir adalah orang yang lebih memerlukan akan tetapi tidak mahu meminta-minta. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memerlukan tetapi dia meminta-minta. Qatadah berkata orang fakir adalah orang yang memerlukan dan memiliki penyakit menahun. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memerlukan akan tetapi badannya sihat. Biasa kalau kita nak bezakan antara fakir dengan miskin, fakir ni tuan-tuan fakir ni pendapatan RM1, pendapatan RM1, tetapi yang diperlukan ialah RM10. Ini fakir lah, mudah kalau kita nak faham dia punya konsep dia. Dia pendapatan RM1 tapi duit yang diperlukan RM10. Jauh daripada keperluan ni tadilah. Manakala miskin ni dia atas sikit daripada fakir. Kalau fakir pendapatan dia RM1, dia mungkin RM5 lah. Tetapi jumlah yang diperlukan RM10. Maknanya dia lebih tinggi sikit daripada fakir. Tapi kedua-dua ni kita kena bantu tuan-tuan bagi dia duit zakat. Kalau kita nak bagi duit zakat biar dia kaya teruslah tuan-tuan. Kalau dia sampai kita bagi dia tu sampai peringkat jangan dia minta lah. Jangan sampai dia minta lah. Contohnya lah, saya lihat di negara-negara, di negeri-negeri yang maju-maju sikit lah. Disebabkan fakir miskin ni, dia kumpulkan, dia kata awak pandai buat apa? Dia kata saya pandai buat cendol. Dia belikan roda 3, dia belikan alat untuk nak berniaga, kemudian diberikan modal untuk buat cendol dan akhirnya dia berniaga cendol tuan-tuan dia bagikan satu set lengkap betul untuk dia berdikari. Akhirnya dia keluar daripada kelompok kefakiran tadi tu sehingga kan satu peringkat dia pula yang mengeluarkan zakat. Itu baru betul kalau kita nak bantu fakir miskin Jangan kita bagi berapa? Bagi beratus, bagi 100. Yang lagi malangnya bagi RM50. Bagi sekadar untuk dia nak beli topak je lah. Macam mana dia nak keluar daripada kelompok fakir miskin
Kalaulah kita contohlah kita ada 100 juta, 100 juta, contoh 100 juta kutipan zakat. Kita boleh katakan satu tahun tu boleh ada 100 orang jadi jutawan. Yang fakir miskin ni, kalau kita bagi sejuta seorang, maknanya kalau ada 100 orang fakir miskin, maknanya 100 orang tu jadi jutawan setiap tahun. Tahun ni 100 orang jutawan, tahun depan 100 orang jutawan, tahun satu lagi 100 orang jadi jutawan. Kalau fikir secara congak-congaknya tuan-tuan, tiap-tiap tahun ada 100 orang jutawan dilahirkan daripada umat Islam. Tapi kalau kita tengok pada hari ni orang miskin terus-terus je miskin tuan-tuan. Jadi apa masalahnya? Jadi mungkin yang pertama sekali ialah bab berkaitan dengan pembahagian ni. Yang keduanya berkaitan dengan penerima itu sendiri, bagaimana dia menguruskan keuangan dia tuan-tuan. Jadi golongan pertama yang menerima zakat ialah asnaf fakir, kemudian yang kedua miskin. Kemudian seterusnya tidak halal zakat untuk orang kaya. Nabi bagi tahu, dia kata la tahillu sadaqah li ghani wala li dhi mirrati sawa. Zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan. Jadi maknanya orang kaya dapat zakat tak? Orang kaya tak dapat zakat. Datang naik kereta Mercedes, contohlah naik kereta Mercedes, minta bantuan, tak patutlah tuan-tuan. Tapi zakat ni siapa? Zakat ni bagi orang miskin yang tak ada apa-apa. Kemudian dia bukan sahaja miskin, bahkan la lidhi mirratin sawi, mirratin sawi, iaitu dia tidak ada kekuatan pula nak bekerja. Ini badan sado, dia punya body dia pun lebih besar daripada peha saya ni. Tuan-tuan ni bukan main tah lagi badan. Tengok-tengok minta duit zakat, dia kata tolong bagi saya RM10. Duduk depan bank, badan sasa. Kalau buka baju tu tengok, ada 8 ketul. Dia punya petak-petak dekat perut dia tu. Nak cerita hebatnya, sasanya dia. Tapi duduk depan pejabat mu'id minta duit zakat. Jadi golongan macam ni Nabi kata la tahillu sadaqah, tak dihalalkan zakat bagi mereka ini. Sebab apa? Dia ada kekuatan untuk bekerja mencari nafkah. Tinggal lagi masa untuk dia bekerja saja, pergilah bekerja, pinjam duit, kerja, dapat gaji, bayarlah balik. Maka orang yang macam ni tak halal baginya zakat, sebab dia ada keupayaan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, bahawasanya ada dua orang yang memberitahunya bahawa keduanya telah datang kepada Nabi, lalu datang untuk meminta bahagian zakat. Maka Nabi pun memandang keduanya dengan saksama dan melihat keduanya sebagai orang yang kuat. Lalu Nabi pun berkata, in syi'tuma a'taitukuma wala hazza fiha li ghani wala li qawiyyin muktasib. Jika kalian mahu, aku akan bagi kepada kalian, tetapi kalian ini tidak diberikan kepada, tapi zakat tidak diberikan kepada orang kaya dan orang yang masih kuat, yang mampu mencari penghasilan. Ni tuan-tuan ya. Jadi kalau muda terantang lagi, kemudian ada kenderaan, kemudian ada kekuatan, sihat walafiat, pergilah kerja, pergi kerja. Jangan minta-minta. Nabi tak suka orang minta-minta ni. Nabi suruh pergi bekerja, cari. Basuh pinggan dapat 500. Kemudian kerja lagi, jadi jaga dapatlah 1,500, 1,600. Buat OT dapat 2,000. Contoh macam itulah, maknanya kerja banyak, tuan-tuan. Kerja banyak. Tak sepatutnya ada orang yang meminta. Kita dekat Malaysia ni peluang pekerjaan kalau nak di kita banyak sangat, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita memilih lah. Takkanlah ada degree nak kerja basuh pinggan. Terus bila cakap macam tu, terus tak kerja langsung. Tak kerja langsung, terus duduk dekat rumah, makan tidur, tanggung oleh mak dan ayah. La haula wala, tuan-tuan. Jadi walaupun ada degree, walaupun ada master, tetapi jangan bazirkan kesihatan, jangan bazirkan masa dengan membazir begitu saja. Pergi bekerja. Esok akan datang adalah rezeki Allah bagi.
untuk kerja dan peluang yang lebih baik. Kemudian seterusnya tentang orang miskin daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, laisal miskin bihadza tawaf. Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling minta-minta lalu diberikan dengan sesuap ataupun dua suap, satu kurma ataupun dua buah. Mereka bertanya, kalau begitu siapakah orang miskin itu ya Rasulullah? Lalu Nabi pun menjelaskan, orang miskin itu ialah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi keperluannya dan ia tidak mampu bekerja untuk menutupi keperluan tersebut. Maka ia diberikan zakat. Dia tidak meminta-minta. Jadi orang miskin ni dia tak ada duit dan dia tak mampu nak menghasilkan pendapatan. Tapi kalau mampu menghasilkan pendapatan, tak layak untuk dia meminta-minta sedekah. Kena pergi ya. Kalau kita jumpa orang macam ni tuan-tuan, kita nasihatlah kat dia. Daripada awak minta sedekah, lebih baik awak pergi meniaga ke, pergi basuh pinggan kat kedai ikan bakar ke, ataupun pergi jadi cleaner ke, ataupun pergi apa kerja lah yang boleh menghasilkan pendapatan. Tapi kalau dah kerja siang dan malam masih lagi tak dapat mencukupi keperluan, maka barulah dia layak untuk menerima zakat. Sebab dia bukan tak berusaha, dia berusaha. Tapi cuma usahanya tu hasilnya tak begitu memadai untuk dia menjelaskan keperluannya. Kemudian seterusnya, asnaf amil, kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.